Baik, Alhamdulillah kita sudah pun berada di segmen Bahasa dan Kesusteraan Melayu secara virtual, secara alam maya, di mana kami bawakan bersama Auda dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Cikgu Dayang Rosaleni binti Haji Selamat, Pegawai Pendidikan. Bertajuk pada hari ini kita akan menyentuh kreativiti dan inovasi dalam pengajaran Bahasa Melayu. Ya, betul. Terus saja kita ni sapa beliau. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada penyampai TV. Selamat pagi Cikgu. Apa khabar Cikgu hari ini? Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Bagaimana kedua penyampai hari ini? Alhamdulillah Ya, Cikgu. syukur, Terima kasih kerana bertanya. Ya. Baik Cikgu, untuk soalan pertama. Ya, seperti kita tahu ni, tajuk kita ni pada hari ini adalah mengenai dengan kreativiti dan inovasi dalam pengajaran bahasa Melayu. Dan kalau kita ni mengikuti dalam sistem pendidikan Negara Brunei Darussalam di abad ke-21 ini, bahasa Melayu memang dari dulu adalah bahasa mata pelajaran wajib. Daripada dulu kita belajar literasi semasa prasekolah, lepas itu ke darjah sekolah rendah, dan sampai ke tahun 10 11 kita ini harus mempelajari bahasa Melayu ini sehingga ke peringkat O level. Jadi dalam kita ini mempelajari bahasa Melayu itu di abad ke-21 ini, kita ni tahu juga yang inovasi dan kreativiti ini kan Cikgu adalah dua kemahiran abad ke-21 yang harus kita ni terapkan kepada pelajar. Jadi untuk soalan mukadimah untuk hari ini Cikgu, kenapa kreativiti dan inovasi ini tidak dijadikan satu mata pelajaran atau sebagai kurikulum yang patut diajarkan di dalam kelas? Teruskan. Baiklah, terima kasih penyampaian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang penyampai tadi katakan, bahasa Melayu ini merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib yang dikenali sebagai mata pelajaran keras diperkenalkan di dalam sistem pendidikan negara kita abad ke-21. Dan apabila menyentuh tentang kreativiti dan inovasi ini, mengapa kreativiti dan inovasi tidak dijadikan sebagai satu mata pelajaran atau sebagai satu kurikulum? Kerana ia tidak boleh diajarkan, namun ia boleh diterapkan secara tidak langsung melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara terancang. Dan apa yang dimaksudkan secara terancang ini bukan sahaja setakat bahasa Melayu, namun mata pelajaran yang lain juga. Guru-guru boleh menjadikan inovasi dan kreativiti ini sebagai sesuatu yang boleh diajarkan melalui pendekatan atau kaedah-kaedah yang berpusat kepada pelajar. Maknanya bukan guru sahaja yang bertindak, malah di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ini peranan pelajar itu memainkan sesuatu yang penting. Dan ianya dilakukan secara dua hala. Biasanya menitik beratkan kepada keupayaan berfikir, iaitu aras pencapaian pelajar dengan menggunakan pelbagai teknik mengajar dan dibantu oleh alat-alat bantu pengajaran yang menarik minat pelajar itu sendiri. Dalam erti kata, inovasi dan kreativiti ini dalamnya terkandung kepelbagaian aktiviti yang dirancang oleh guru untuk menarik pembelajaran itu menjadi sesuatu yang seronok. Contohnya dengan ada kaedah atau teknik kuis, aktiviti-aktiviti merentas kurikulum, kemudian ada yang membuat projek, kerja kumpulan, dan sesuatu yang amat digalakkan dalam aktiviti-aktiviti sesi proses pengajaran dan pembelajaran. Biasanya yang melibatkan cara berfikir, pemikiran kritis, perbincangan, kemudian membuat rujukan, kemudian membuat analisis, ada nota, kemudian menghasilkan tugasan tersebut. Jadi semua aktiviti yang merupakan inovasi dan kreativiti yang terancang ini biasanya mencambahkan idea pelajar dan biasanya menghasilkan dapatan-dapatan baru yang melihatkan kemahiran atau bakat terpendam pelajar itu sendiri. Dan ianya melibatkan unsur-unsur yang lebih luas lagi, iaitu dengan pelajar memperlihatkan idea-idea yang berkembang dan
menunjukkan kemahiran berfikir mereka pada aras tinggi yang dikenali sebagai high order thinking skill. Dan inovasi dan kreativiti ini biasanya ia melibatkan hasil pelajar itu sendiri maupun secara berkumpulan, Hania. Jadi Dan kalau di ya juga. apa tu? Ya juga teruskan. Kalau diikutkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ini, inovasi dan kreativiti ini lebih banyak tertumpu kepada pelajar itu sendiri. Guru akan memberikan data-data kepada pelajar dan pelajar akan mengubah sesuatu itu menjadi satu ciptaan ataupun pencambahan idea yang baru. Baik, cikgu, dalam proses pembelajaran pula, kalau kita lihat bagi pelajaran bahasa Melayu ini, apakah dia bagi inovasi dan kreativiti? Okey, baik. Kreativiti dan inovasi dalam pengajaran bahasa Melayu hari ini tidak lagi terikat atau terbelenggu dengan penggunaan buku teks. Mungkin kedua-dua penyampai pasti melalui zaman-zaman apabila kita menggunakan buku teks dan diletakkan di atas meja. Ya. Betul tu? Betul. Dan sekarang ini buku-buku teks ini adalah dijadikan sebagai rujukan kita, yang dijadikan sebagai sumber untuk kita mendalami lebih banyak, namun tidak terikat. Artinya sekarang ini dunia semakin berkembang, kita lebih merujuk kepada pelbagai sumber-sumber lain, contohnya sumber atas talian, sumber dalam laman sesawang, sumber dalam media-media elektronik dan sebagainya. Dan biasanya setakat ini pengajaran bahasa Melayu setelah sekian lama dipraktikkan secara berpusatkan kepada pelajar sebenarnya, secara langsung ataupun tidak langsung. Bahasa Melayu, pengajaran bahasa Melayu dan pembelajaran bahasa Melayu sudah mengadaptasi kepada sesi yang berpusat kepada pelajar melalui kepelbagaian kaedah ini. Dan ia dijadikan rempah sebenarnya, bukan buku teks sahaja, tapi sumber-sumber lain, kaedah-kaedah dan teknik-teknik lain ini dijadikan rempah untuk mewujudkan keseronokan. Macam contoh kalau kita memasak kan, Hania, kalau kita memasak dalam campuran-campuran itu ada pelbagai campuran, contohnya bawang merah, bawang putih dan sebagainya untuk menyedapkan masakan kita. Begitu juga dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kita hari ini, kita menjadikan bahan-bahan atau sumber-sumber di luar daripada buku teks itu sebagai satu yang boleh menghidupkan inovasi dan kreativiti pelajar. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana inovasi dan kreativiti itu wujud di dalam kalangan pelajar. Cuma saya ingin menerangkan setakat ini apa dia sebenarnya inovasi tersebut dan apa dia kreativiti. Inovasi dan kreativiti itu adalah usaha-usaha yang melibatkan teknik dan kaedah pengajaran, di mana guru yang kreatif dan inovasi akan melahirkan pelajar yang kreatif dan inovasi juga. Dan seharusnya guru memiliki kebijaksanaan untuk memilih kaedah-kaedah atau teknik-teknik pengajaran yang lebih efektif. Kalau satu ini tidak berkesan, mungkin ada lagi satu lagi yang akan digunakan. Saya akan menerangkan nanti apa dia bentuk-bentuknya pada sesi yang akan datang ini. Dan antara kaedah dan teknik pengajaran bahasa Melayu yang dikenal pasti sesuai untuk menarik minat pelajar ialah contohnya banyak ada penggunaan bahan media elektronik, media atas talian, kumpulan yang boleh membina soalan, kaedah hafalan bahasa, kaedah merentas kurikulum. Merentas kurikulum ini nanti saya akan jelaskan juga, dan aktiviti minda kreatif dan sebagainya. Mendalam Itu tadi dia.
apa yang cikgu cakapkan tadi, kita ni dalam belajar ni kita ni pun memerlukan ramuan-ramuannya. Itulah antara metafora yang kita ni gunakan juga bersama dengan cikgu hari ini. Ramuan-ramuan bawang putih dan sebagainya ini. Seperti yang cikgu katakan tadi adalah teknik pedagogi, teknik pengajaran daripada pihak guru dalam pembelajaran dan pengajaran itu. Jadi ingin kita ni ketahui ni apa ni bawang-bawang dan ramuan-ramuannya ni. Jadi secara peribadi ni cikgu, dapat cikgu kongsikan strategi inovasi dan kreativiti yang telah diamalkan oleh pihak cikgu sendiri di dalam pengajaran cikgu. Baiklah, Hani, dalam sesi pengajaran bahasa Melayu dan pembelajaran, pelajar ini biasanya ada yang suka hands on. Artinya dalam bahasa Melayu yang suka memegang, suka membuat sesuatu itu dengan tangan mereka, dengan mata mereka, dengan telinga mereka. Dan kemudian ada jenis pelajar yang menggunakan minds on. Artinya suka menggunakan minda mereka. Dan ada yang suka bereksperimentasi, mengeksplorasi, iaitu meneroka. Kemudian ada yang suka kolaboratif, iaitu suka berbincang, suka berkumpulan. Kemudian ada yang suka reka cipta dan biasanya motivasi. Kalau dalam pengajaran saya, biasanya saya menyediakan persediaan mengajar lengkap dan perancangan pengajaran yang teratur agar teliti. Kemudian menyusun aktiviti. Contohnya kalau saya hari Isnin ataupun Minggu itu mengajarkan mengenai kerangan mengenai peribahasa. Contohnya saya akan meminta pelajar-pelajar itu membuat tugasnya secara kumpulan. Kemudian memilih mereka secara rawak, bukan mereka yang menentukan ni. Jadi kalau mereka menentukan, mereka pasti pelajaran ini akan memilih ini yang satu kata orang satu kumpulan dengan dia. Jadi kalau boleh pilih secara rawak supaya kreativiti itu wujud dalam kalangan yang secara rawak ini. Dan sebagai contoh, kalau dapat saya tunjukkan, saya memberikan kata orang tajuk peribahasa, contohnya perumpamaan sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Kemudian mereka ini dalam tugasan minggu pertama mereka akan membuat kerangan secara lengkap. Dan apabila mereka lengkap, mereka akan mengadaptasikan secara realistik cerita tersebut dan menceritakan semula. Ini gambaran realistik pelajar-pelajar. Menggambarkan semula cerita-cerita mereka ini. Dan di sini digambarkan ada lakonan, ada penulisan dialog, ada cerita-cerita yang menggambarkan jalan cerita daripada karangan. Maknanya mereka ini sudah ada hands on, minds on, ada sudah eksplorasi, ada proses eksperimentasi sebelum mereka membina sebuah karangan ini. Dan mereka sudah menciptakan mereka cerita yang mereka inginkan dan melakonkan semula. Dan ini adalah hasilnya, iaitu mereka ini merentasi daripada kurikulum. Artinya daripada sebuah cerita, sebuah karangan dibuat sebagai jalan cerita yang menggambarkan realistik. Kemudian dibina lagi skrip sketsa dan mereka boleh melakonkan semula. Dan ada juga pelajar-pelajar yang kreatif, mereka akan memilih media-media cetak. Contohnya keratan surat akhbar, kemudian ataupun majalah-majalah tertentu, dan mereka gambarkan seperti jalan cerita-cerita ini. Dan ini merupakan inovasi daripada pelajar-pelajar sehingga kan mereka mengadaptasi cerita tersebut menjadikan ia sebuah jalan cerita yang cukup lengkap dan mereka boleh lakonkan, kemudian lakonkan semula daripada hasil daripada ciptaan-ciptaan mereka ini. Kemudian selain daripada itu, saya juga mengamalkan yang dikenali sebagai budaya BMFC, iaitu bukan bahasa Melayu fan club tetapi ianya merupakan bahasa Melayu flip classroom. Saya mengadakan kelas di luar daripada sesi persekolahan. Maksudnya saya akan memberikan tugasan di rumah untuk mereka membuat diary, buku diary. Buku diary ini untuk persiapan minggu hadapan mereka sebelum mereka memulakan sesi pengajaran. Dan saya tidak akan membiarkan pelajar-pelajar saya tidak mengetahui apakah
tajuk-tajuk yang akan diajarkan pada minggu depan. Dan saya biasanya mempersiapkan pelajar-pelajar ini lebih awal dan memberikan tajuk-tajuk mereka supaya mereka dapat mengeksplorasi, mengeksperimentasi dan menghasilkan idea-idea mereka. Contohnya seperti apa yang ada terkandung di dalam ini. Ini adalah sumber-sumber yang mereka boleh cipta daripada hasil daripada inovasi dan kreativiti mereka. Dan semasa saya mengajarkan apa yang ada di dalam kelas, mereka sudah tersedia dengan ilmu-ilmu tersebut dan mereka boleh mencambah lagi idea-idea yang mereka perolehi daripada sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut. Dan selain daripada itu, saya juga menyediakan buku renungan kendiri pelajar. Kalau setakat ini inovasi dan kreativiti cukup luas, saya perluaskan lagi dengan mencipta buku renungan kendiri pelajar. Maknanya bukan guru sahaja merenung diri mereka tentang pengajaran mereka, pelajar juga akan merenung diri mereka dan memberikan tindak balas terhadap pengajaran. Contohnya macam ini, mereka memberikan warna hijau, kuning atau merah bagi pengajaran guru. Mereka menilai. Kemudian di dalam menilai tersebut, mereka akan memberikan nilai-nilai murni, kata-kata perkembangan set minda, kemudian cadangan. Maknanya bukan setakat guru itu kata orang siok-siok sendiri saja mengajar. Garanti ada pelajar yang rasanya, cikgu, saya tidak faham apa yang cikgu ajarkan. Saya cadangkan cikgu menukar, mungkin teknik ini tidak sesuai untuk saya. Jadi dalam ini ada cadangan-cadangannya dan guru tersebut haruslah mengambil tindakan untuk memperbaiki ataupun untuk menukar kepada apa teknik jua dan kaedah-kaedah yang diperlukan mengikut aras pencapaian pelajar. Kemudian selain daripada itu, dunia semakin berkembang. Saya membawakan pelajar-pelajar ini untuk mencipta menggunakan teknologi terkini. Contohnya mencipta video-video ataupun rangkaian-rangkaian yang bersumbarkan atas talian, dalam talian, iaitu mencipta video mengenai tata bahasa dan mereka merekodkan di dalam digital, dalam bentuk digital. Dan kemudian mereka juga boleh melayari aplikasi-aplikasi yang disarankan untuk mencipta daripada pengetahuan mereka dalam aplikasi-aplikasi contoh seperti prezi.com. Dan mereka ini diberikan kebebasan untuk mencipta sesuatu. Dan selain daripada itu, mungkin ada lagi ini yang dibuat untuk pelajar-pelajar ini lebih kreatif dan inovasi. Mereka ada jadual-jadual ataupun tajuk-tajuk yang mereka buat ini dan dicipta di dalam buku serta dikompilasikan hasil-hasil tangan pelajar-pelajar ini. Baik. Alhamdulillah cikgu, antara pengongsian bersama dengan cikgu dalam semua ini adalah demi untuk menaik taraf ataupun bagaimana cara untuk penuntut itu lebih minat dalam bidang pembelajaran yang mereka pelajari dan juga pengajaran cikgu setentunya ini akan lebih lagi dapat dimantapkan dengan ada tindak balas ataupun balasan daripada anak-anak ataupun penuntut bagaimana cara yang untuk efisien ataupun lebih baik untuk mengajar. Untuk seterusnya cikgu mungkin dapat dikongsikan kerana kita ni kesuntukan masa cikgu, jadi mungkin kami serahkan kepada cikgu untuk mengongsikan pendapat cikgu dalam impak inovasi dan kreativiti dalam pengajaran bahasa Melayu terhadap pelajar berkenaan. Impak atau kesan kepada pelajar mengenai inovasi dan kreativiti dalam pengajaran ini amat besar. Sebenarnya kita sebagai guru tidak perlu statik ataupun mendatar saja mengajar. Kalau boleh biar pelajar-pelajar ini bergerak, sentiasa bertindak, sentiasa aktif, sentiasa proaktif dengan memberikan bahan-bahan atau sumber-sumber yang mereka perlukan. Kerana pelajar-pelajar sekarang ini, generasi sekarang ini adalah generasi yang cukup mencabar kerana mereka sudah terdedah dengan teknologi. Jadi kalau boleh dengan cara
guru PK dengan perkembangan teknologi ikut berkembang bersama pelajar. Jadi pelajar-pelajar ini boleh diasuh atau diajar dengan penuh titih lagi. Iaitu inovasi dan kreativiti ini boleh diajarkan dengan lebih berkesan lagi ya, dan ianya memberikan impak supaya pelajar itu sentiasa berfikir, boleh mencipta, ingin mencipta, ada rasa ataupun semangat ingin mencipta, kemudian ada cita-cita yang besar di dalam ia mencipta inovasi dan kreativitinya. Dan apa yang penting ialah mereka berani mencuba dan yakin kepada diri sendiri ya. Dan inilah apa yang dikatakan sebagai ciri-ciri pelajar yang perlu kita lahirkan untuk menjadi warga negara yang menghadapi cabaran masa depan, terutama dalam merealisasikan wawasan negara 2035 dan menyahut sistem pendidikan negara abad ke-21 ini. Ya, menyahut sistem pendidikan negara dan juga wawasan negara 2035 seperti yang kita tahu ni adalah satu daripadanya adalah kita ni menginginkan negara Brunei Darussalam ini pada 10 tahun pada 2035 ini menjelang 2035 kita ni akan dapat mencapai pendidikan berkualiti di antara 10 negara tertinggi di dunia. Ya. Baiklah cikgu, nampaknya kita ni sudah berada di penghujung wawancara ni. Memang banyak yang cikgu kongsikan tadi lengkap dengan ada contoh daripada kerja anak murid. Memang ini akan menjadikan satu contoh bagi guru-guru yang lain. Betul. Dan juga kepada ibu bapa juga supaya mereka tahu sistem pembelajaran sekarang ini. Baiklah cikgu, akhir kata nampaknya kita ni sudah berakhir ni. Terima kasih cikgu di atas perkongsian mengenai dengan inovasi dan kreativiti dalam pembelajaran bahasa Melayu tadi, dan insya-Allah jika diberikan kesempatan dapat juga kita ni bersua muka nantinya. Cikgu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini.